Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ba'du. Alhamdulillah. Pertama dan selamanya syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pagi yang berbahagia ini kita dibangunkan, diberikan kesempatan, diberikan peluang untuk mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada hari ini istimewanya kita berada pada hari Jumaat Sayyidul Ayyam Penghulu pada segala hari, dan pada tanggal 1 hari bulan 1 2021. Selamat tahun baru diucapkan kepada semua penonton setia keluarga besar Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Dan bersamaan dengan 17 Jamadil Awal 1442 Hijrah, kita bersiaran secara langsung membuka tirai majlis ilmu pada tahun 2021 pada pagi ini, dan mudah-mudahan memberikan satu impak yang baru dan positif kepada anda semua. Baik, sidang penonton yang dirahmati Allah, seperti biasa pada hari Jumaat dan Sabtu kita akan bawakan kepada anda berkenaan dengan tafsir dan taranum. Dan kalau pada perbincangan yang lepas kita telah membincangkan selesai berkenaan dengan tafsir dan taranum surah Al-Ahqaf, dan pada kali ini kita bakal membuka pada surah yang baru, pada surah yang ke-45 mengandungi 37 ayat berkenaan dengan surah Al-Jathiyah. Pada ayat 1 sehingga ke ayat 4 pada hari ini bakal kita kupas bersama dengan bintang ilmuwan yang kita bawakan khas kepada anda. Baik, sebelum kita meneruskan perbincangan kita, seperti biasa untuk buat pertanyaan, soalan ataupun berkongsi sesuatu, boleh pergi ke dua saluran kita seperti biasa. Untuk buat panggilan boleh pergi ke 1-800-8816-77 atau nak terus ke Facebook rasmi Tanyalah Ustaz di Tanyalah Ustaz TV3. Di situ juga kita buat secara langsung bagi mungkin ada penonton-penonton yang pagi ni tak berkesempatan untuk melihat di kaca TV di rumah, boleh melihat di mana anda berada menggunakan peranti anda. Dan yang paling penting untuk kita sama-sama sebarkan kebaikan bersama sahabat kita, kita kongsi dan tekan butang suka. Baik, kita saksikan terlebih dahulu seperti biasa berkenaan dengan perkembangan terkini kes COVID-19 di Malaysia setakat jam 5 petang semalam dari Kementerian Kesihatan Malaysia. Baik, kita lihat di skrin TV anda status terkini COVID-19 Malaysia 31 Disember 2020 mencatatkan kes baharu, kes tempatan ada 2,512 kes dan kes import ada 13 kes, menjadikan jumlah kes baharu ada 2,525 kes, dan jumlah kes yang masih aktif ada 23,598 kes. Jumlah kes sembuh baharu semalam ada 1,481 kes dan ada 8 kematian semalam. Kita doakan semoga semuanya baik-baik sahaja. Dan jumlah kes keseluruhan ada 113,010 kes. Jadi sama-sama kita fikirkan apa sebenarnya yang berlaku dan saling kita memperingati di antara satu sama lain, terus menjaga SOP dan patuh apa yang telah diperintahkan. Baik, kita tenangkan diri kita untuk sama-sama kita meneruskan perbincangan pada hari ini surah Al-Jathiyah ayat 1 sehingga ke ayat 4 bersama dengan Al-Fadil Ustaz Muhammad Zarifi Muhammad Daud. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, syukur. Alhamdulillah, syukur. Dan Azrin sihat ya? Alhamdulillah sihat Ustaz. Pagi ni bertenaga. Bertenaga. Kita kena mulakan Ustaz. Jadi bila tahun baru ni kita kena ada semangat baru, dan juga ada kena motivasi baru dan semangat baru untuk tenaga yang lebih aktif daripada tahun lepas. Jadi Ustaz, kita nak mulakan pada pagi ni dengan doa sedikit untuk tahun baru Ustaz, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, anugerahkanlah kepada kami rezeki yang baik, dan ya Allah, Engkau kabulkan, Engkau terimakanlah segala amal-amal kami ya Allah.
Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, sesungguhnya kami telah menzalimi diri kami sendiri. Sekiranya Engkau tidak ampunkan kami, sekiranya Dikau tidak merahmati kami, tidak kasihan belaskan kepada kami, maka kami tergolong di dalam golongan orang yang rugi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Doa pembuka tirai tahun baru 1 bulan 1 2021 1 Januari, dan mungkin ada pada pagi ni yang tak sedar rupa-rupa sudah berada dalam tahun baru saya. Macam-macam azam ya kita bila mana masuk tahun baru ni. Jadi mungkin azam kita yang patut kita letakkan pada tahun baru ni adalah kita nak menonton Tanyalah Ustaz setiap hari jika boleh, dan kita nak ambil ilmu yang bermanfaat. Baik Ustaz, kita buka perbincangan kita untuk tafsir dan taranum surah Al-Jathiyah ayat 1 sehingga ke ayat 4. Silakan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat saya Dai Azrin dan para penonton setia Tanyalah Ustaz, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Pada pagi ini kita membuka hidup kita tentulah dengan kita bersalat subuh, dan kemudian itu kita lanjutkan pula dengan zikir-zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Kita berdoa kepada Allah dan kita teruskan hidup kita ini dengan kita pagi ini kita berada dalam halaqah Tanyalah Ustaz. Mudah-mudahan akan bertambah ilmu kita, akan kita refresh semula, dan percayalah para penonton rahmati Allah, bila kita sentiasa mendengar ayat Al-Quran dan hadis-hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah caranya untuk kita servis hati kita. Dan yang Azrin, kalau kita ada kenderaan, kita ada kereta kan, tentu sekali ada jadualnya kan untuk servis kereta kita. Betul. Selalunya kalau 10,000 kilometer, 20,000 kilometer macam tu kan. Apa jadi Da'i Azrin kalau kita main naik je kereta tanpa kita servis ikut jadual? Tak tahan lama Ustaz. Maknanya boleh jadi rosak lah kan kalau main hantam ni kan. Betul, jadi begitulah juga para penonton, hati kita mesti sentiasa kita servis. Bagaimana? Tentulah dengan kita membaca ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, surah Al-Jathiyah ya, surah Al-Jathiyah. Pada pagi ini kita jadualnya kita membaca, kita tadabbur, kita tafsir sama-sama 4 ayat. Jadi kita baca dahulu 2 ayat yang pertama. Baik, teman-teman yang ada mushaf ataupun ada apps Al-Quran di telefon bimbit masing-masing, jom sama-sama kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Tanzilul kitab minallahil azizil hakim. Sadaqallahul azim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Hamim. Turunnya Al-Quran ini dari Allah yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Baik, para penonton yang dirahmati Allah, untuk di pusingan yang pertama ini Da'i Azrin, mari kita berkenalan terlebih dahulu dengan kandungan surah Al-Jathiyah secara umumnya. Baik, surah Al-Jathiyah seperti yang disebutkan oleh Da'i Azrin sejak tadi, surah ini merupakan surah Makkiyah. Bila sebut surah Makkiyah, para penonton sentiasa diulang-ulang, diperingatkan oleh para asatizah kita. Bila datang saja giliran topik ataupun temanya tafsir, kita akan sentiasa terdengar kupasan daripada para asatizah kita. Surah ini merupakan surah Makkiyah. Surah ini merupakan surah Madaniyah. Surah Makkiyah merupakan surah yang ataupun ayat yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jal ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di Makkah Al-Mukarramah. Para penonton, surah Makkiyah temanya ialah berkaitan dengan akidah. Diceritakan tentang urusan akhirat, diceritakan tentang urusan rukun-rukun iman, diceritakan tentang kebenaran Al-Quran, kekuatan kehebatan Al-Quran. Jadi ini merupakan tema
ayat-ayat ataupun surah Makkiyah. 37 ayat keseluruhannya yang terkandung di dalam surah Al-Jathiyah. Kalau kita pecah kecil lagi, kita zoom in, kita turun ke bawah lagi, surah ini, surah Al-Jathiyah, mengandungi 488 kalimah. Kita turun lagi ke bawah, surah ini mengandungi 2161 huruf yang terkandung di dalam surah Al-Jathiyah. Da'i Azrin, bila kita lihat para ulama tafsir, bila mereka mendasari perkara ini hingga ke bawah, kalau kita 37 ayat tu maknanya cukup lah kan. Betul. Tak perlu dah nak kira sampai kalimahnya, sampai huruf, sampai huruf pun dihitung 2161 huruf yang terkandung dalam surah Al-Jathiyah. Ini membawa kefahaman kepada kita para penonton, para ulama, khususnya para ulama tafsir, mereka begitu cintakan Al-Quran. Mereka cintakan Al-Quran dan mereka sangat gembira, bahagia, seronok mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan salah satu petanda orang yang kasih dan cintakan Al-Quran. Mereka rasa gembira, seronok, ataupun bahasa budak-budak sekarang kita kata happy, ya kan? Kita happy sangat-sangat bila membaca Al-Quran dan mengkajinya. Berbeza sungguh orang yang tak minat Al-Quran, kan? Baca satu ayat, dua ayat dah mengantuk. Kan? Nak habis satu muka surat baca tu, ya Allah, menguap 30 kali. Dan Azrin. Jadi ini perkara yang perlu kita faham. Baik, kemudian Al-Jathiyah. Apa maksud Al-Jathiyah? Para ulama menyatakan Al-Jathiyah ini maksudnya ialah melutut. Ya, melutut. Maknanya kalau kita boleh faham, melutut ini kita duduk bersimpuh lah, kan, kita duduk melutut lah, kan. Baik, rupa-rupanya keadaan melutut ini, ya, Al-Jathiyah, perkataan Jathiyah itu disebut oleh Allah Azza wa Jalla pada ayat nombor 28 di dalam surah ini. Allah Azza wa Jalla menggambarkan di hari akhirat nanti manusia akan berada dalam keadaan melutut. Kerana apa? Kerana masing-masing bimbang dan takut untuk berdepan menanti giliran untuk diaudit oleh Allah, untuk dihisab oleh Allah Azza wa Jalla, sampai duduk dalam keadaan melutut di hari akhirat nanti. Betul ke Ustaz? Betul lah. Ini yang disebut oleh Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-Jathiyah. Dan perkataan Jathiyah terletak pada nombor ayat nombor 28. Dan dalam Al-Quranul Karim, para ulama menyatakan ini sahaja satu-satu kalimah Jathiyah yang disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Jadi itu merupakan secara selayang pandang, an-nadharatul ammah, secara umumnya apakah itu kandungan surah Al-Jathiyah. Baik, terima kasih Ustaz untuk permulaan dua ayat. Yang pertama, surah yang secara dasar dan asasnya berkenaan dengan surah Al-Jathiyah dan disebut dalam ayat ke-28. Nanti kita akan jumpa berkenaan dengan perkataan ataupun istilah tersebut. Dan yang paling penting kita kena tahu dengan lebih awal berkenaan dengan apa sebenarnya makna Al-Jathiyah tersebut, yakni melutut. Melututnya kerana apa? Kerana disebutkan dalam ayat ke-28 sebentar tadi, melutut berdepan untuk menanti bagaimana saat dihisap di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita kena fahami dengan lebih awal berkenaan dengan apa makna surah tersebut. Baik, okey, kalau kita dapat lihat soalan pertama di Facebook Tanyalah Ustaz TV3 dari sahabat kita Nur Dahlia Biru yang bertanyakan soalan berkenaan dengan ayat yang pertama, Ustaz. Baik, ayat soalannya, Assalamualaikum Ustaz, ayat pertama, apakah keistimewaan surah yang bermula dengan Ha Mim? Adakah Ha Mim merupakan huruf muqatta'ah? Apakah hikmah dari penyebutan huruf muqatta'ah dalam bacaan Al-Quran? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Biar tahu jangan keliru. Terima kasih juga Nur Dahlia Biru atas soalan yang ditanyakan. Baik, silakan Ustaz. Terima kasih saudari Nur Dahlia Biru yang bertanyakan soalan pembuka kita pada pagi ini, ya. Betul, Ustaz. Alhamdulillah. Huruf ataupun kita sebut muqata'ah.
Contohnya Hamim. Contohnya dalam Al-Quran Alif Lam Mim. Apa lagi contoh? Yasin, Taha, Kaf, Ha, Ya, Ain, Sad, Alif Lam Mim Ra. Jangan salah baca Al-Mari pula. Alif Lam Mim Ra kan. Jadi huruf-huruf ini permulaan itu kita sebut sebagai muqata'ah. Baik. Apa maksud Hamim, Yasin, Alif Lam Mim? Ada beberapa pandangan. Pandangan yang pertama seperti yang didokong oleh para sahabat. Contohnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ya, kemudian Sayyidina Umar Al-Khattab, kemudian Abdullah bin Mas'ud. Para sahabat yang utama ini menyatakan maksud huruf-huruf muqata'ah ini kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tidak memberikan maknanya. Ya, mufassir tidak memberikan maknanya kerana hanya sahaja Allah sahajalah yang mengetahui apakah maksud yang sebenar. Baik, itu kita sebut sebagai pendirian yang dipegang oleh para ulama, khususnya ulama tafsir. Baik, kemudian huruf-huruf muqata'ah ini dimulakan pada ayat-ayat ataupun surah tertentu ini, ada 29 tempat sekitar itu. Para ulama tafsir menyatakan ini merupakan hujjah, dalil dan bukti Al-Quran merupakan kalam Allah Al-Mu'jiz. Ya, kalam Allah yang sifatnya ialah mukjizat daripada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kan manusia seorang pun tak mampu untuk mencipta walau satu perkataan, walau sebaris ayat Al-Quranul Karim. Al-Quran merupakan kitab mukjizat daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini pandangan yang dipegang oleh para ulama tafsir, antaranya Al-Imam Fakhrul Razi dan seumpamanya. Ya, jadi para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, fahamlah kita inilah hebatnya Al-Quranul Karim. Para penonton, Al-Quran tak mampu untuk dibandingkan ataupun ayat yang lebih tepat, apa jua buku, apa jua tulisan, apa juga prosa moden pada hari ini tak mampu untuk dibandingkan dengan Al-Quran walau sebaris ayat. Tak mampu untuk dibandingkan kerana Al-Quran merupakan kalam Allah. Merupakan kalam Allah Subhanahu wa taala, bukan kalam penciptaan manusia. Jadi kerana itu tuan-tuan, kalau kita tengok kehebatan mukjizat Al-Quran, kalau saya boleh contohkan dari Azrin, ya, hebatnya Al-Quran terletak kepada yang pertama, mukjizat bahasa. Mukjizat yang diturunkan kepada para nabi sesuai pada zaman tersebut. Ya, kalau pada zaman Nabi Isa alaihi salatu wassalam, mukjizatnya sesuai pada zaman Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam. Kalau pada zaman Nabi Musa, ya, mukjizat yang diturunkan untuk melemahkan yang lainnya itu yang menyerang agama Allah, dilemahkan dengan mukjizat apa? Tongkat Nabi Musa. Ya. Tetapi pada zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada zaman itu masyarakat Arab memang minat sungguh-sungguh sastra. Minat saja syair, apa lagi? Gurindam, ya, jenis-jenis macam itulah. Sehingga kan pasar-pasar pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada pasar unta, pasar kambing, maknanya beli binatang-binatang tadi, dan ada juga kita sebut sebagai pasar seni. Pasar seni ini ialah tempat masyarakat Arab berkumpul dan berhimpun untuk mendengar para deklamator ataupun orang yang mendeklamasikan sajak, syair dan sebagainya. Berhimpun semata-mata untuk dengar karya-karya sastra-sastra yang diungkapkan oleh masyarakat Arab pada waktu itu. Kalau kita hari ini macam Central Market, kan, pasar seni. Tapi hari ini orang kita mungkin orang muda tak tahulah minat ke tidak kan. Jadi nak ceritanya pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu memang masyarakat Arab minat bahasa. Jadi Al-Quran telah diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla sebagai mukjizat. Yang pertama, mukjizat bahasa untuk melemahkan semua
sastrawan-sastrawan masyarakat Arab pada waktu itu. Tak mampu mereka menandingi walau sepatah, sebutir dan sebaris ayat untuk meniru Al-Quran, tak boleh. Kerana itu, teman-teman yang dirahmati Allah, saya nak bagi mudah faham lagi mukjizat bahasa ni. Tuan, kita ni orang Malaysia, orang Melayu sebagai contoh kan. Kita ni masuk diri saya cakap Arab berapa patah je boleh kan. Ana enta beli murtabak cakap tu ya kan. Tapi alhamdulillah walaupun di rumah tuan-tuan haji, puan-puan hajah kita tak cakap Arab. Kan kita cakap bahasa kita lah, orang Kelantan cakap Kelantan, orang Terengganu cakap Terengganu, orang Jawa cakap Jawa kan. Tapi bila baca Quran, Masya Allah, walaupun lidah kita lidah orang Malaysia, lidah orang Melayu, tapi kita boleh tiru bacaan seperti siapa yang kita minat, Syekh Sa'id Al-Ghamidi ke, ya, Syekh ramai lagi lah para syekh yang lain. Kita boleh meniru ataupun kita boleh membaca Al-Quran dengan baik walaupun kita bukan orang Arab, kita tidak bercakap bahasa Arab di rumah kita. Cuba banding kalau bahasa lain yang kita tak boleh bercakap ataupun kita tak boleh baca sekalipun, adakah kita boleh bercakap? Sukar kan? Betul, Ustaz. Wallahu a'lam. Betul. Saya pun terfikir bila Ustaz sebut berkenaan dengan kita tak fasih sangat bercakap bahasa Arab, tetapi bila mana baca Al-Quran, lidah Melayu memang fasih betul bila mana membaca. Itu satu keistimewaan yang terdapat di situ. Baik, banyak lagi kita nak kongsikan. Jangan ke mana-mana. Kita berehat seketika. Kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni Waktu a'udzubika minal baras wal junun wal judham wa min sayil asqam. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu dari penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Amin ya rabbal alamin. Baik, sekembalinya kita dan kembali mengangkat pena, membuka buku nota untuk sama-sama kita mencatat apa segala yang dibacakan. Seterusnya untuk sama-sama kita fahami berkenaan dengan surah Al-Jathiyah, yakni perkataan melutut dan apa sebenarnya yang cuba disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat pertama sehingga ke ayat yang keempat. Kita akan kupas pada hari ini. Baik, bagi penonton-penonton yang baru menyaksikan Tanyalah Ustaz pada pagi ini, mungkin terlepas yang di awal tadi, saya ucapkan selamat menyambut tahun baru, diucapkan kepada semua dan kepada sahabat-sahabat kita keluarga besar Tanyalah Ustaz mungkin yang berada di Malaysia, di Indonesia dan juga di Singapura. Kita ucapkan semoga semuanya bersemangat untuk menuntut ilmu pada pagi ini. Baik, berkenaan dengan surah Al-Jathiyah, untuk kita buka satu soalan berkenaan dengan setiap, kalau kita fikir sedang penonton, saya ajak sedang penonton berfikir dan kita nak tanyakan kepada Al-Fadhil Ustaz berkenaan dengan bila mana kita lihat dalam Al-Quran yang mengandungi 114 surah, setiap surah yang dimulakan dengan huruf muqatta'ah, yakni contohnya seperti yang kita bacakan, yakni Hamim, selepasnya ada perkataan kitab. Kalau kita rujuk pada surah Yasin, ada perkataan Quran, Al-Quran. Selepas surah Taha, dalam surah Taha, pada ayat seterusnya selepas disebutkan huruf Taha, ada perkataan Quran. Dan kalau kita rujuk pada ayat kedua, surah kedua, yakni surah Al-Baqarah, selepas Alif Lam Mim, ada perkataan kitab. Jadi mungkin ada sesuatu yang kita patut fahami, kenapa setiap daripada surah yang dimulakan dengan huruf-huruf tersebut, maka selepasnya pada ayat kedua pasti ada perkataan Al-Quran, ada perkataan kitab dan seumpama dengannya. Baik, silakan Ustaz. Baik, Masya Allah, soalan yang sangat baik daripada Ustaz muda kita ni. Masya Allah. Para dan rahmati Allah.
huruf-huruf ataupun kita sebut sebagai huruf muqata'ah seperti yang Da'i Azrin sebutkan tadi. Memang kalau kita tengok kepada tafsir atau mufassir pandangan yang diberikan oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi, beliau menyatakan memang huruf-huruf muqata'ah yang diletakkan di permulaan surah ini memang fungsinya ialah untuk menerangkan kehebatan, keagungan dan juga kemukjizatan Al-Quran. Memang itu peranannya, ya, nak menunjukkan kehebatan Al-Quran itu sendiri. Maka dalam konteks ayat yang kita bacakan pada pagi ini, iaitulah Hamim, ya, Allah Ta'ala sambung seperti itu, tanzilul kitab minallahil azizil hakim. Kalau surah Yasin, Yasin wal Qur'anil hakim, ya. Kemudian alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Ya, ini menunjukkan kepada kita betapa hebatnya Al-Quran. Baik, para penonton, kalau kita tengok surah tadi, alif lam mim, ya, surah Al-Baqarah. Alif lam mim dzalikal kitab, sesungguhnya pada kitab ini, pada Al-Quran ini, la raiba fi, tidak ada syak keraguan padanya. Hudan, kitab ini merupakan petunjuk. Petunjuk maknanya, bila sebut petunjuk, sesiapa yang membacanya pasti akan dikurniakan petunjuk. Pada waktu bila masa pun dia baca, pasti Al-Quran itu memberikan petunjuk. Di tempat mana sekalipun, di negara mana sekalipun dia membaca Al-Quran, pasti Al-Quran memberikan hudan, petunjuk kepada sekalian pembacanya. Para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kerana itu saya nak berkongsi beberapa cerita, ya. Cerita ini cerita benar, yang mana cerita ini kalau kita baca, kita amati, kita tekuni, ia memberikan motivasi kepada kita untuk kita baca Quran, kita meneliti terjemahan Al-Quran, kita membaca tafsir Al-Quran dan kita mentadabbur Al-Quran. Baik, insan ini saudara namanya Dr. Gary Miller dari Toronto, Canada. Saya ulang, nama beliau Dr. Gary Miller dari Toronto, Canada. Beliau merupakan pakar matematik. Bila sebut pakar matematik ni tuan-tuan, perempuan, maknanya orang ini mindanya excellent. Fikiran yang cerdas. Macam kita dulu tingkatan 5 kan. Matematik lah saya paling berhantu sekali. Itu belum matematik tambahan, kan? Belum lagi kan. Matematik biasa, matematik moden kan. Dulu zaman saya dulu, Azrin, kredit kan. Nak dapat C6, nak dapat C6, kredit 6 tu, ya Allah, cikgu pening kepala. Cikgu kata, Zarifi ni kalau tak ada dalam kelas, selamat prestasi sekolah. Sebab ni yang lagi gagal ni. Maknanya tu matematik tingkatan 5, matematik moden, tak cerita lagi matematik tambahan, lagilah parah kan. Nak ceritanya orang ini orang yang mempunyai kepakaran dalam bidang matematik, Dr. Gary Miller. Baik, nak ceritanya tuan-tuan, dia ni asalnya dia bukan Islam. Dan dia ambil Quran, para penonton, dia ambil Quran, niat dia nak baca Quran, niat dia ialah nak cari tang mana. Keluar Kedah dah. Nak cari di manakah kesalahan Al-Quran. Dia nak cari di mana kesalahan Al-Quran. Jadi dia membacalah Al-Quran, tengok translation dan sebagainya. Rupa-rupanya tuan-tuan dan puan-puan, akhirnya setelah beliau membuat pembacaan Al-Quran, Dr. Gary Miller tak jumpa walau sebaris, walau sepatah perkataan pun yang menunjukkan kesalahan Al-Quran. Dia tak jumpa satu pun kesalahan Al-Quran. Akhirnya, apa yang Dr. Gary Miller bertemu, tuan-tuan dan puan-puan? Dr. Gary Miller bertemu dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Bersyahadah dia, menyebut kalimah syahadah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sebab dia membaca Al-Quran, mengkaji Al-Quran, akhirnya Al-Quran memberikan petunjuk, jawapan, memberikan hidayah kepada Dr. Gary Miller. Para penonton, menariknya selepas itu
Dr. Gary Miller telah menulis sebuah buku yang berjudul The Amazing of Quran. Betapa Al-Quran ini merupakan kitab yang sangat mentakjubkan. Para penonton, saya nak cerita sikit boleh? Boleh, Ustaz. Boleh, okey, kita sambung. Nak ceritanya tuan-tuan, hebat Dr. Gary Miller, dia menyentuh dalam bukunya The Amazing of Quran, dia menceritakan bagaimana ayat di dalam surah An-Nur ayat nombor 40. Surah An-Nur, tuan-tuan puan boleh catat, Tuan Haji, Puan Hajah catat, lepas ni boleh cek. Surah An-Nur ayat nombor 40. Rupa-rupanya tuan-tuan perempuan, surah An-Nur ayat nombor 40, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang bagaimanakah keadaan yang berlaku di dalam dasar laut. Rupa-rupanya Allah Azza wa Jalla menyatakan dalam surah An-Nur ayat 40, au kadhulumatin fi bahril lujjin yaghshahu mawjun min fawqih. Saya ulang, au kadhulumatin fi bahril lujjin yaghshahu mawjun min fawqih mawjun min fawqihi sahab dhulumatun ba'daha fawqa ba'din idza akhraja yadahu lam yakad yaraha wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Atau orang-orang kafir itu keadaannya adalah umpama keadaan orang yang di dalam gelap gelita di lautan yang dalam. Maknanya Allah Azza wa Jalla menyatakan di dasar laut itu keadaannya gelap gelita. Kemudian Allah Ta'ala kata yang diliputi oleh ombak bertindih ombak. Maknanya ada lapisan-lapisan ombak pula di dasar laut itu. Baik, para penonton dirahmati Allah, di sebelah atasnya pula awan tebal, demikian keadaannya gelap gelita berlapis-lapis. Jadi itu terjemahan di dalam surah An-Nur ayat 40. Baik, para penonton, bila Dr. Gary Miller sebut dalam bukunya The Amazing of Quran tentang surah An-Nur ayat 40 yang Allah Ta'ala ceritakan tentang bagaimanakah yang berlaku di bawah dasar laut, seorang pakar pelayaran laut, dia baca buku Dr. Gary Miller ni, dia kata, ini luar biasa. Al-Quran, kalau ikut akal kita, Quran ni cerita nak masuk syurga, ya, cerita hindarkan diri dari neraka, dosa, pahala, kan? Tiba-tiba Al-Quran menceritakan tentang bagaimanakah yang berlaku di bawah dasar laut. Kalau ilmu baru pada hari ini, kita kata sains laut lah, ya, sains laut. Kalau ilmu baru pada hari ini. Jadi seorang pakar pelayaran ini bila dia baca buku Dr. Gary Miller, dia kata, adakah Nabi Muhammad ini pernah ke laut? Dia buat tanya lagu tu pula, kan? Terbentuk rahmati Allah, kalau kita tengok dalam tafsir Al-Azhar ataupun pandangan Buya Hamka, beliau menyatakan dalam kajian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada satu petunjuk yang jelas yang Nabi sinonim dengan laut. Walaupun para sahabat mungkin pernah ke laut, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada satu petunjuk yang menunjukkan Nabi sinonim dengan laut. Nak ceritanya yang cerita bab laut, sains laut ini ialah kalam Allah. Allah yang menceritakan ayat ini, bukan Nabi Muhammad yang pi saja reka-reka. Dan Yazrin, kalau kita nak bohong orang, kan, mesti kita nak bohong orang, kita pernah sampai tempat tu. Betul. Kan, kita nak kona-kona orang, kan, kita tahu benda tu lagu mana, jadi mudah nak kona. Betul. Jadi nak ceritanya dalam konteks ayat ini, ya, tentulah yang menceritakan tentang sains laut tadi ialah Allah Subhanahu wa taala, bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tengok bagaimana ilmu sains ini, ya, dapat menjadi alat untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu letak duduknya. Sains bukan segala-galanya. Ada ayat Al-Quran yang tak perlu dibuktikan dengan sains pun kerana ini wahyu Allah. Tetapi
apabila sesetengah ayat Al-Quran dibuktikan dengan penemuan sains yang baru, itu memperteguh dan memperhebatkan Al-Quran, menyebabkan orang akan kata, Masya Allah, Quran dah cerita lama dah tentang teori yang kita baru jumpa ni. Ni kita tak cerita lagi tentang surah Al-Hadid, surah besi. Besi pun ada cerita dalam Al-Quran. Selepas ini. Saya terpaku saya dengar cerita yang Ustaz kongsikan kepada kita ni berkenaan dengan bagaimana bukan sekadar membaca tetapi memahami dan meneliti apa sebenarnya yang cuba disampaikan, barulah apa yang dibaca itu bukan sekadar singgah di minda tetapi sampai di dalam hati dan membuahkan satu hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk soalan seterusnya di Facebook Tanyalah Ustaz dari sahabat kita Puan Nur Hayati Ismail. Baik, kita lihat soalannya. Assalamualaikum Ustaz. Tiga perincian soalan di situ. Yang pertama katanya, apakah rentetan kisah asbabun nuzul turunnya surah Al-Jathiyah ini? Dan soalan yang kedua, dalam ayat 2, mengapakah Allah berfirman sedemikian? Sedangkan kita tahu Al-Quran adalah kalam suci Allah. Dan soalan yang ketiga, apakah ia sebagai amaran atau teguran Allah? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih Kak Yat Bandar Tasik Puteri, Rawang, Selangor. Terima kasih Kak Yat atas soalan yang ditanyakan berkenaan dengan rentetan asbabun nuzul dan juga pada ayat kedua kenapa diceritakan seperti itu sedangkan dah tahu Al-Quran adalah kalam suci Allah Subhanahu wa taala. Silakan Ustaz. Terima kasih Kak Ayat, kita ni memang penonton tegar Tanya Ustaz ya. Jadi terima kasih banyak Kak Ayat ya yang memberi sokongan kepada kami semua ni. Baik, surah Al-Jathiyah, kalau kita lihat pada ayat nombor 8, ada satu kisah yang menyebabkan ayat nombor 8 itu turun ya sebagai peringatan. Iaitulah kisah yang begini. Ada seorang tokoh Quraisy yang bernama An-Nadar bin Al-Harith. An-Nadar bin Al-Harith. Apa yang berlaku, tuan-tuan, dia ni sengaja ni maknanya syok-syok kan. Syok, sengaja cari pasal. Dia sengaja membaca dan membeli pelbagai bentuk cerita-cerita penglipur lara daripada orang-orang ajam, orang bukan Arab, dengan tujuan supaya orang ramai masyarakat Quraisy, masyarakat Arab pada waktu itu semuanya tertumpu kepada kisah-kisah penglipur lara tadi. Dia nak mengalihkan pandangan supaya masyarakat Arab pada waktu itu jangan baca Quran, jangan beri perhatian kepada Muhammad, jangan beri perhatian kepada para sahabat, jangan peduli kat mereka ini. Mai kita dengar naratif cerita-cerita penglipur lara yang dikarang dengan pelbagailah oleh masyarakat ajam ataupun masyarakat bukan Arab. Jadi turunlah ayat ini, tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah. Apa ayat tersebut? Bismillahirrahmanirrahim. Yasma'u ayatillahi tutla alaih thumma yusirru mustakbiran ka'an lam yasma'ha fabashshirhu bi'adzabin alim. Surah Al-Jathiyah ayat nombor 8. Maksudnya yang mendengar ayat-ayat penerangan Allah, yang mendengar ayat-ayat penerangan daripada Allah sentiasa dibacakan kepadanya, kemudian dia terus berlagak sombong, iaitulah enggan menerimanya, seolah-olah dia tidak mendengarnya. Oleh itu, apa kata Allah? Fabashshirhu bi'adzabin alim. Allah Subhanahu wa taala perli orang yang macam An-Nadar bin Al-Harith ini. Allah Taala perli dia. Allah kata apa? Aku nak berikan satu berita gembira kepada kamu. Apa dia? Azab yang maha pedih akan sampai kepada kamu. Allah perli orang yang seperti Al-Harith ataupun An-Nadar bin Al-Harith ini. Wallahu a'lam. Pada ayat ke-8 ada sesuatu yang disampaikan berkenaan dengan bagaimana seseorang yang sengaja mengalihkan pandangan daripada mereka yang tertumpu kepada Al-Quran pergi kepada satu cerita yang hanya didengar di telinga sahaja. Baik, sedang penonton jangan ke mana-mana. Kita berehat seketika kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru.
Baik, terima kasih dan terima kasih diucapkan kepada semua penonton setia Keluarga Besar Tanyalah Ustaz yang masih setia menantikan sehingga ke penghujungnya untuk sama-sama kita dapatkan pencerahan yang terbaik berkenaan dengan tafsir dan taranum surah Al-Jathiyah. Baik, kalau kita kongsikan sebentar tadi soalan daripada sahabat kita Puan Nur Hayati Ismail yang bertanya 3 soalan berkenaan dengan yang pertama asbabun nuzul telah diceritakan kepada kita tentang ayat ke-8 dan berkenaan dengan soalan yang seterusnya, soalan kedua dan soalan yang ketiga berkenaan dengan ayat yang kedua. Kenapa dinyatakan Al-Quran ini diturunkan oleh Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana, sedangkan kita sedia maklum yakni Al-Quran adalah satu kalam Allah yang suci. Jadi kita silakan Al-Fadhil Ustaz untuk pencerahannya. Terima kasih Daniel Azrin, para penonton. Alhamdulillah, terima kasih kerana terus kekal setia dengan kami. Hamparan ilmu, Tanyalah Ustaz. Baik, Puan Nur Hayati, kat ayat kita tanya tadi, kenapa ayat nombor 2 itu Allah Azza wa Jalla telah memberikan penjelasan yang begitu tegas. Turunnya Al-Quran ini dari Allah yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Baik, dalam ilmu ulumil Quran, para penonton, ada satu ilmu ataupun satu disiplin yang disebut sebagai ilmu al-munasabah. Para ulama khususnya yang mendalami bidang tafsir, mereka mengkaji susunan letak duduknya surah-surah itu ada munasabahnya, ada hikmahnya. Sebagai contoh, surah sebelum Al-Jathiyah, surah apa para penonton? Cuba Google Ustaz. Sudah. Sudah. Surah Ad-Dukhan. Okey. Surah Ad-Dukhan merupakan surah sebelum surah Al-Jathiyah. Ayat yang terakhir di dalam surah Ad-Dukhan, Allah Azza wa Jalla menyatakan, Allah memberikan jaminan bahawa Al-Quran itu merupakan kitab ataupun kalam Allah yang mudah difahami. Bahasa yang mudah difahami dan dimudahkan penerunan dan juga kandungannya. Maknanya Allah Ta'ala cerita Al-Quran ni merupakan kitab yang mudah difahami, mudah faham oleh kamu semua orang Quraisy. Itu the ending of the surah Ad-Dukhan. Okey. Habis. Kemudian tengok ilmu al-munasabah ini masuk kepada surah Al-Jathiyah pula. Ayat yang pertama Allah Azza wa Jalla memulakan kalam itu Hamim. Kemudian Allah memberikan penegasan. Apa dia? Al-Quran merupakan kitab yang diturunkan oleh Tuhan yang Maha Gagah lagi Maha Bijaksana. Tengok munasabahnya. Sebelum itu Allah Azza wa Jalla menyatakan Al-Quran ini merupakan kitab yang mudah kamu fahami orang Quraisy. Dan setelah itu dalam surah Al-Jathiyah Allah mulakan Al-Quran merupakan kitab yang diturunkan oleh Allah yang Maha Al-Aziz dan Al-Hakim. Baik, saudara, mari kita tengok pula latar belakang surah ini. Seperti yang saya sebut tuan-tuan, ayat nombor 8, nombor 9, nombor 22 hingga ayat nombor 25, kemudian ayat nombor 32 dalam surah Al-Jathiyah ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mana musyrikin Mekah mereka memuncak penentangannya kepada Rasulullah. Mereka memberikan penentangan yang begitu kuat, yang cukup kuat kepada Rasulullah. Bagaimana? Mereka telah menafikan keimanan mereka kepada hari akhirat. Mereka tak percaya kepada hari akhirat. Dan tekanan itu tekanan yang memuncak ketika Nabi berada di Makkah Al-Mukarramah. Jadi itu latar belakang yang dapat kita faham tentang apakah kita sebut sebagai konteks surah Al-Jathiyah ini. Wallahu a'lam. Baik. Satu benda yang kita fahami di situ berkenaan dengan ada hubung kaitnya di antara surah yang sebelum dan surah yang datang, yakni surah Al-Jathiyah, ada sesuatu penceritaan yang ada kesinambungannya dan patut difahami. Baik, sidang penonton dan Ustaz, kita ada pemanggil di talian. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dani Azri dan Ustaz. Ya tuan, siapa di sana? Ya, Alhamdulillah. Okey, saya daripada Sungguh. Okey, sebelum saya nak tanya soalan, saya nak minta Ustaz apa tema saya nak taranum boleh? Oh, silakan, masya-Allah. Silakan tuan. Silakan.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين. Allah, 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 Allah. صدق الله العظيم. Masya Allah, Masya Okey, Allah. soalan saya Ustaz. Apakah dengan kita sentiasa bertadabbur dengan Al-Quran tetapi tanpa memahami isi kandungannya, adakah yang mendapat manfaat di akhirat kelak? Itu je soalan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat tahun baru Ustaz dan Tani. Baik, terima kasih Tuan Ismail dan sahabat Tahun Baru juga. Berkenaan dengan satu tadi, dia minta semak bacaan Taranumnya sebentar tadi. Suara dia tu memang suara orang Taranum ni, Ustaz. Ni suara pagi-pagi sedap macam ni. Kalau mengaji tengah hari lagi sedap lah. Kan? Masya Allah. Keistimewaan. Dan yang kedua tadi bertanyakan soalan berkenaan dengan siapa yang membaca, mentadabur tetapi kurang untuk mengambil iktibar untuk memahami, adakah juga dapat sesuatu di akhirat kelak, Ustaz? Silakan. Baik, terima kasih Tuan Haji Ismail yang membuat panggilan. Alhamdulillah, kita sangat raikan. Masya Allah, subhanallah, bacaan Tuan Haji Ismail tadi Masya Allah terbaik, suaranya baik, kemudian tajwidnya baik, fasahahnya baik. Cuma ada beberapa perkara sahaja, sikit sahaja untuk ditambah baik. Antaranya ketika kita baca Hamim. Mim tu 6 harakat. Ya, Hamim. Okey, satu. Yang kedua, tanzi, dengung 2 harakat, ya. Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Kemudian jaga makharaj huruf dad, ya, huruf dad, huruf yang tebal. Inna fis samawati wal ardi la ayat, ya, ardi, ardi, ardi. Inna fis samawati wal ardi la ayatin lil mu'minin. Maknanya itu 3 ayat. Kemudian sahabat kita bertanya tadi, apa Taranum ini, ya? Dai Azrin, ini Taranum Bayati. Ya. Jadi Taranum Bayati ini Masya Allah, kalau kita selalu tonton majlis tilawah Al-Quran, sama ada peringkat kebangsaan kan, atau peringkat antarabangsa, memang para qari dan qariah akan memulakan permulaan ayat itu dengan membaca Taranum Bayati. Jadi memang Tuan Haji Ismail buat tadi memang lagu Bayati betul punya. Kan, jadi secara ringkasnya, Bayati ini kita letak di permulaan bacaan kita dan lazimnya mempunyai 6 harakat. Ya. Jadi itu tentang bacaan Al-Quran. Soalan yang kedua, Tuan Haji bertanya tadi, bila orang tu baca Quran tapi dia tak mentadabburnya, okey, jawapannya dapat pahala. Ya, bahkan lebih baiklah kita membaca Al-Quran berbanding kita membaca yang lain. Ya. Kerana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada kita, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran kerana sesiapa yang membaca Al-Quran di hari akhirat nanti, mereka akan dikurniakan syafaat, pemberi bantuan di hari akhirat nanti. Ya, di hari akhirat nanti akan diberikan syafaat bantuan kepada sekalian hamba-hamba yang bersahabat dengan Al-Quran di atas dunia ini.
Dalam Al-Quran Allah Azza wa Jal menyatakan warattil Qur'ana tartila. Ya, bacalah Al-Quran dengan tartil. Para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Apa beza tilawah, kemudian tafsir, kemudian tadabbur? Apa beza? Okey, pertama kita ambil nombor satu dulu. Tilawah dengan qiraah. Okey. Kita selalu dengar kan? Tilawah Al-Quran. Majlis tilawah Al-Quran. Majlis tilawah Al-Quran. Baik. Tilawah bermaksud kita membaca Al-Quran, pada masa yang sama kita mengikuti arahan-arahan ataupun makna-makna Al-Quran. Itu baru maksud tilawah. Baca, faham, amal. Okey, tilawah. Kalau qiraah, kita sekadar baca sahaja. Jadi cantik dah, kita dah guna perkataan tilawah ni dah lama, dah puluhan tahun, ya. Jadi kita perkukuhkan kefahamannya, iaitu kita faham dan kita amal. Okey, kemudian tafsir. Apa maksud tafsir? Tafsir bermaksud kita memperincikan makna-makna Al-Quran berpandukan metodologi tafsir Al-Quran. Okey. Sebagai contoh, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey. Jadi ada tafsirannya, dan tafsiran ini dibimbing oleh para ulama berpandukan tafsiran yang diberikan oleh Allah dalam Al-Quran dan juga tafsir yang diberikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, maknanya tafsir ia memperincikan makna Al-Quran seperti yang dikehendaki oleh Allah dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu tafsir. Kemudian tadabbur. Apa maksud tadabbur? Tadabbur bermaksud, para penonton, kita menyelongkar, membongkar perkara yang tersirat daripada apa yang kita baca tersurat di dalam Al-Quran. Payah nak faham, Ustaz. Susah ni. Maksudnya, kita baca Al-Quran, ya, kita memerhati maknanya, kita membaca tafsirnya, dan seterusnya kita hubung kaitkan dengan kehidupan kita. Contoh, para penonton, contoh, kita duk baca selalu dah, wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu semua berada di dalam kerugian, melainkan orang yang beriman, orang yang beramal saleh, orang yang berpesan-pesan dengan kebenaran, dan orang yang berpesan-pesan dengan kesabaran. Para penonton, bila kita baca surah Al-Asr, demi masa ni, jangan berhenti setakat baca, jangan berhenti setakat kita tahu tarannum, jangan setakat kita perbetul makhraj huruf dad, sad, ta, ghin, fa, qaf, jangan setakat tu saja. Cantik dah, comel hotel dah, banyak tu, cantik dah. Tapi lanjutkan lagi, tadabbur dan bawa makna ayat itu dalam kehidupan kita. Bagaimana? Kalau berjanji dengan orang pukul 10 pagi, pukul 9.55 pagi, kita ada dah tempat kita janji tu. Jangan janji 10 pagi sampai pukul 11 tengah pagi. Lewat sejam. Jeng-greng. Kan? Itu sebagai contoh. Kalau dalam konteks kita bekerja, para penonton dirahmati Allah, kan, sesuatu tugasan yang diberikan kepada kita. Contoh, majikan kata, Tuan, kita dah masuk tahun baru ni, saya bagi assignment, saya bagi tugas kepada Tuan, siapkan sebelum 10 hari bulan. 1/20/21. Kita yang membaca surah Al-Asr ini, kita cuba untuk siapkan kerja 10 hari bulan 1 2021 seperti yang diamanahkan kepada kita, siap kerja kita itu. Barulah nampak cantik Islam itu. Jadi apa yang penting, Tuan Haji, dan nasihat pada diri saya terutamanya, kita baca Quran, kena baca. Kena baca. Betul. Ya, kemudian kita baca terjemahan Al-Quran, kemudian lihat pula tafsir Al-Quran, dan yang terakhir,
mentadabbur Al-Quran, bawa Al-Quran makna itu dalam kehidupan kita seharian. Wallahu a'lam. Baik, jadi pagi ni kita dapat sesuatu yang mana adakah kita hanya sekadar membaca Al-Quran, adakah kita golongan yang melihat terjemahannya, ataupun kita golongan yang mentadabbur, memerhatikan apa sebenarnya yang disampaikan dan bawa amalkan dalam kehidupan kita. Berehat seketika, kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Sedang penonton, mungkin kita pada hari ini dapat sesuatu yang patut kita ambil peduli berkenaan dengan apa sebenarnya yang patut kita fahami dalam kehidupan kita. Kalau sebelum ini kita sekadar membaca Al-Quran, dah banyak kali kita khatam Al-Quran, tetapi kita tidak cuba untuk memahami apa di sebalik ayat yang kita baca, apa di sebalik makna yang kita pernah pendengarkan untuk diri kita. Maka hari ini kita ubah satu persatu dan tambah baik sempena kita masuk pada tahun baru ini. Kita ada satu azam yang baru bila mana kita rajin membaca Al-Quran dan tambah satu nilai, yakni nilai pada diri untuk kita memahami apa sebenarnya yang terkandung dalam ayat tersebut. Tadabbur setiap ayat yang kita baca semoga dapat masuk ke dalam jiwa. Baik, sidang penonton, kita meneruskan perbincangan tafsir kita pada pagi ini dengan kita membuka untuk ayat ketiga dan ayat yang keempat. Mari kita dengarkan tafsir dan taranum. Silakan Ustaz. Surah Al-Jathiyah ayat 3 dan ayat 4 kita sambung bacaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fis samawati wal ardi laayatin lil mu'minin. وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. Sadaqallahul Azim. Sesungguhnya pada langit dan bumi terdapat tanda-tanda yang membuktikan kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman. Dan pada kejadian diri kamu sendiri, serta pada kejadian segala binatang yang dibiarkannya, terdapat juga tanda-tanda yang membuktikan kekuasaan Allah bagi orang-orang yang meyakininya. Saudara penonton, terjemahan ini saya petik daripada tafsir pimpinan Ar-Rahman yang diterbitkan oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM. Jadi, sahabat-sahabat penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, ayat nombor 3 ini Allah Subhanahu Wa Taala memberikan penjelasan kepada kita sesungguhnya pada tingkat-tingkat langit itu dan juga pada kejadian bumi ini terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, la ayatil lil mu'minin. Ayat jamak ataupun kita sebut sebagai kata plural, ya, kata jamak bagi perkataan ayat. Ayat bermaksud tanda-tanda. Tanda apa? Tengok langit, tengok bumi. Yang pertama, tanda kekuasaan Allah. Yang kedua,
tanda maha berpengetahuan Allah. Yang ketiga, tanda kepada kita ini untuk kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Para penonton, saya janjikan tadi saya sebut tentang Allah Azza wa Jalla dalam salah satu surah Al-Quran, Allah cerita tentang besi. Surah apa? Surah Al-Hadid. Surah ni kita telah pun munaqasyah ataupun kita telah tadabburkan di dalam Tanyalah Ustaz. Saya ulang semula. Surah ini, para penonton, Allah Azza wa Jalla menceritakan tentang satu benda penting di dalam kehidupan kita hari ini, iaitulah besi. Besi ni maknanya kegunaannya sangat besar sekali, sangat luar biasa kegunaannya, Dayi Azrin kan? Ya. Rupa-rupanya Al-Quran bercakap tentang besi pada ayat nombor 25 dalam surah Al-Hadid. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Saya ambil di tengahnya itu. وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ. Maksudnya, para penonton, apa kata Allah? Kami telah menurunkan Al-Hadid. Kami telah turunkan besi. Kami telah turunkan besi, kata Allah Subhanahu wa taala, dengan keadaannya fihi ba'sun syadidun, dengan keadaannya yang mengandungi kekuatan yang handal, wa manafi'u linnas, dan besi itu dapat memberikan manfaat kepada manusia. Baik. Para penonton, bila Al-Quran menyebutkan Allah telah menurunkan besi, maknanya Allah telah menurunkan besi. Kajian pada hari ini, tuan-tuan, yang pertama, kalau nak menghasilkan besi ni, Da'i Azrin, suhu yang diperlukan ialah ratusan juta darjah Celsius. Kepanasannya itu ratusan juta darjah Celsius. Berapa kali kosong tu? Banyak. Banyak kosong tu kan. Dalam angka tu kan. Baik, para penonton, bumi kita ni, suhu kita berapa? Paling tinggi kalau yang di bawah, ya, kalau di bawah tanah, di dalam bumi, ya, sekitar 5,000 darjah Celsius. Baru 5,000. Tak sampai, tak cecah ratusan juta darjah Celsius. Kalau kita pergi pula ke matahari, ya, kajian menunjukkan suhu yang paling tinggi sekitar 15 hingga 20 juta darjah Celsius. Tak capai juga ratusan juta darjah Celsius suhu yang diperlukan untuk menghasilkan besi. Para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, rupa-rupanya suhu itu terletak ataupun ada di bintang sana. Ya, bintang sana. Dan kalau kita tengok, kajian telah menunjukkan 4.5 bilion tahun dahulu telah berlaku yang kita sebut sebagai bintang meledak. Kalau bahasa hari ini kita sebut sebagai supernova. Kan sedap nama tu. Supernova. Ya, jadi apabila bintang meledak turun ke bumi, ya, serpihan-serpihan besi daripada bintang tadi itulah yang turun ke bumi. Jadi, para penonton rahmati Allah, ia kajian pada hari ini telah membenarkan ayat Allah Subhanahu wa taala, wa anzalnal hadid, telah kami, iaitu Allah Azza wa Jalla yang Maha Berkuasa, yang telah menurunkan besi kepada dunia ini, di atas dunia ini, untuk digunakan oleh manusia. Apa macam, para penonton yang dirahmati Allah, inilah hebat tajubnya Al-Quranul Karim. Dan ini merupakan bukti yang jelas lagi nyata Al-Quran maha benar, kata-kata Allah Subhanahu wa taala. Para penonton, ada seorang profesor atheist, ya, dia ni seorang tokoh pengkaji yang asalnya dia atheist. Dia asalnya dia duduk di Amerika, ya. Apa yang berlaku, para penonton,
Nama dia Dr. Jeffrey Lang. Dr. Jeffrey Lang. Saya dengar Dr. Jafri ke Zarifi? Bukan Ustaz. Tapi kita simpan dulu cerita tu sebelum kita rungkaikan, sebelum kita ceritakan bagi nilai suspend pada penonton-penonton. Betul. Tapi sebelum tu kita gantung dulu. Kita gantung dulu, kita ambil pemanggil di talian dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya tuan, siapa di sana? Ini Ilyas Abu Bakar daripada Hitam Perpinang. Oh, Tuan Ilyas. Ya, Tuan Ilyas, apa khabar? Yazrin dan juga Ustaz Zarifi, semoga sihat. Ya, alhamdulillah. Terima kasih tuan. Tidak dirahmati Allah. Soalannya tuan? Ya, soalan saya ada 3 sini. Ringkas kan? Bagi seorang Islam termasuk saya, hanya mengaji dan tidak mengkaji. Apakah yang perlu dilakukan? Apakah kekuatan yang perlu ada pada diri saya dan orang dan juga orang-orang yang lain? Dan keduanya, dalam surah Al-Quran, dalam Al-Quran selalunya Allah bertanya, afala, tidakkah kamu mendengar, tidakkah kamu melihat dan tidak kamu berfikir? Boleh tak Ustaz huraikan? Dan ketiganya, mengapakah orang-orang bukan Islam dapat mengkaji Al-Quran dan mengapakah orang Islam tidak mengkaji, hanya mengaji? Dan juga dengan sebab mengkaji itu mereka boleh berubah dan memeluk Islam. Dan minta pencerahan lebih lanjut daripada Ustaz Zarifi. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Tuan Ilyas atas soalan yang ditanyakan berkenaan dengan yang pertama, bagi dia sendiri dan bertanya kepada mewakili kepada semua penonton-penonton, tanyalah Ustaz berkenaan dengan hanya mengaji tetapi tidak mengkaji. Bagaimana keadaan tersebut? Dan soalan yang kedua berkenaan dengan bagaimana pertanyaan tadi. Adakah kamu tidak memahami afala tu kan, ditanyakan kepada kita bila mana membaca seolah-olah bertanya kepada kita. Dan soalan yang ketiga, kenapa orang bukan Islam rajin mengkaji, memahami, meneliti apa yang cuba dia sampaikan, tetapi kita yang beragama Islam agak sedikit kurang mengambil peduli berkenaan dengan mengkaji Al-Quran tersebut. Jadi untuk 3 soalan tu, silakan Ustaz. Baik, terima kasih Tuan Haji Ilyas kita. Masya Allah, ini pun penonton regular kita lah, penonton setia kita, alhamdulillah. Yang pertama sekali, Tuan Haji Ilyas dan sahabat-sahabat sekalian, kita memang disuruh ataupun kita memang diminta untuk membaca Al-Quran. Ya, bila kita sebut supaya mengkaji, melihat makna Al-Quran, bukanlah ia bererti selepas ni kita tak payah baca Quran lah, tidak, ya. Kita baca Al-Quran, disiplinkan, kita tambah kekuatan kita. Kalau hari ini 1 muka surat, ya, minggu depan boleh tambah 2 muka surat, kan? Betul. Kalau minggu depan 2 muka surat, bulan depan upgrade tingkat sikit 3 muka surat. Biar kita ni sentiasa mulut kita ni seronok baca Quran, memang kita baca Quran selalu. Ada satu cerita para penonton, seorang tokoh ini yang bernama Abdullah bin Idris. Beliau merupakan seorang kita sebut sebagai ulama hadis di Kufah. Apa yang berlaku tuan-tuan? Cerita ni nak bagi semangat pada diri saya dan kita semua. Tokoh ini Abdullah bin Idris, beliau rupa-rupanya buat persediaan betul-betul untuk berdepan dengan kematian. Bagaimana yang dia buat? Ada satu rahsia. Ketika saat beliau nak bertemu dengan sakaratul maut, nak meninggal dunia, anak perempuannya menangis teresak-esak. Jadi Abdullah bin Idris dia kata, wahai anakku, jangan kamu menangis. Tak perlu kamu menangis, jangan sedihlah. Ayah dah buat persediaan untuk berdepan dengan kematian. Ayah dah prepare dah bersiap sedia untuk berdepan dengan kematian. Apa persediaan yang dibuat? Rupa-rupanya para penonton, Abdullah bin Idris, beliau telah membaca Al-Quran, menghatamkan Al-Quran sebanyak 40,000 kali. Dan Yazrin, 40,000 kali ni, subhanallah, kita tunduk, aduh malu ni. Kita Ramadan nak habis tahun sekali, khatam Quran pun jenuh, penuh lah. Nak habis tu, ya Allah, rasa aduh. Ni Abdullah bin Idris, 40,000 kali beliau khatamkan Al-Quran. Jadi nak bagi semangat, kita rajin baca Quran. Teruskan. Yang rajin baca Quran, teruskan. Baik, sekarang ini
Apa yang kita nak tambah iaitulah kita membaca dan mengkaji Al-Quran, memahami ataupun mentadabbur Al-Quran. Baik, Ustaz, nak tadabbur ni macam mana Ustaz? Okey, nasihat saya, kita nak tadabbur Al-Quran jangan banyak-banyak. Mungkin ya kita baca satu muka surat hari ni. Hari ni hari Jumaat, Sayyidul Ayyam, penghulu segala hari. Kita baca surah Al-Kahf, surah Al-Kahfi. Contoh, kita baca 10 ayat yang pertama. Kan? Jadi apa kata selepas kita baca 10 ayat yang pertama itu, kita tengok maknanya. Kita tengok maknanya. Mungkin kalau tak boleh 10 ayat, kita tengok 5 ayat cukuplah. Ya, kita tengok 5 ayat cukuplah. Kita tengok, perhatikan maknanya, kita menginsafi, merenung diri kita dan kita bawa konteks ayat itu dalam keluarga kita. Itulah baru nama tadabbur. Dan tadabbur, nasihat ulama, jangan banyak-banyak. Maksudnya, sekali baca tu janganlah nak tadabbur satu surah. Kan? Al-Jathiyah 37 ayat, nak baca sekaligus 30 ayat. 37 ayat tadabbur. Para ulama syorkan jangan tergesa-gesa, sikit-sikit, pelan-pelan, tak apa. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, afala, Allah Taala sebut afala tatadhakkarun, ya, ya tadabbarun. Allah bertanya, apakah kamu tak fikir? Apakah kamu lupa? Para penonton dirahmati Allah, ini merupakan uslub ataupun metodologi Al-Quran dalam memberikan peringatan kepada kita manusia yang sentiasa lupa dan alpa. Jadi beruntunglah bagi mereka yang bersahabat dengan Al-Quran sebab mereka sentiasa mendapat tazkirah daripada Allah. Para penonton, hati kita ni kan, kalau lama tak dengar kuliah, kalau lama tak dengar tazkirah, lama tak dengar ayat Quran, lama tak dengar hadis, kita bimbang hati kita akan mati. Apa maksud hati mati? Maksudnya kita ni tak syok nak beribadah, tak seronok nak buat ibadah. Nak solat duha pagi ni, aduh rasa berat, rasa malas, rasa bukan keperluan. Tetapi kalau orang yang beriman, orang yang memang dia jelas, hidup aku ni selain cari makan, cari keperluan hidup, ada satu benda lagi yang lebih penting, iaitulah cari redha Allah. Jadi nak dapat redha Allah bagaimana? Dengan memperbanyakkan amalan ibadah. Nombor 3. Sahabat-sahabat bukan Islam, mereka rajin mengkaji Al-Quran. Para penonton dirahmati Allah, tokoh-tokoh Islam pun tidak kurang hebatnya yang mengkaji Al-Quran, khususnya para mufassirin kita, dipandukan oleh Al-Quran, hadis Nabi SAW, para sahabah, para tabi'in dan sebagainya. Jadi saya kira inilah yang kita nak bawa sama-sama tahun 2021 ini. Apa dia? Budaya Iqra. Semangat Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menjadikan kamu. Maknanya, para penonton, baca Quran, ya, tentulah itu kalam Allah. Bacalah apa-apa berita ataupun penulisan, tapi baca itu mestilah kita baca disandarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tentulah bacaan yang disandarkan kepada Allah, yang pertama nak meningkatkan iman, yang kedua nak mengawal diri kita daripada buat perkara-perkara yang Allah larang, nak menasihati diri kita. Jadi kita mesti mencari ruang. Para penonton, sebelum kita berehat, saya nak tarik perhatian tuan-tuan perempuan boleh bersahabat dengan Facebook Ketua Setiausaha Kementerian Alam Sekitar dan Air, KASA, Datuk Seri Dr. Insinyur Dr. Zaini Ujang, mentor kami. Beliau telah membawa gaya penulisan mengajak masyarakat untuk membaca, mengisi masa lapang dengan kita memperbanyakkan bacaan. Baca bukan setakat nak masuk periksa, tunggu bas baca, tunggu Grab baca, tunggu order makanan baca buku. Ini naratif yang kita bawa. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Satu saranan budayakan semangat Iqra Ustaz kongsikan kepada kita sebentar tadi, patut kita tambah dalam satu lagi catatan senarai untuk apa yang kita tambah sepanjang tahun 2021 ini. Dan yang paling penting, Ustaz ada cerita nak dikongsikan sebentar tadi berkenaan dengan doktor
Jeffrey Lang. Dr. Jeffrey sebentar tadi. Tapi kalau anda nak dengar, kena pastikan sampai ke penghujung Tanyalah Ustaz pada hari ini. Bila Ustaz nak kongsikan, kita pun tertunggu-tunggu. Tapi kita berakhir di sini dahulu di TV3, sambungan 30 minit di TV9. Teruskan menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, sambungan 30 minit di TV9 dan sidang penonton kembali bersama untuk kita merungkai berkenaan dengan surah Al-Jathiyah ayat 1 sehingga ke ayat yang keempat. Banyak kita kongsikan sebentar tadi, mudah-mudahan beroleh manfaat kepada semua penonton setia keluarga besar Tanyalah Ustaz. Baik, kita ada pemanggil di talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Azrin dan juga Ustaz Muhammad Zarifi Muhammad Daud. Saya Umar bin Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3, Pekan Pahang. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya Tuan Umar, apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Ni aku nak nakut ni ke mana? Ada lagi lawas kena dengar suaranya lagi dah. Ada lagi lah. Ada. Ada lah. Lawas kena dengar. Tak apalah. Jadi soalan saya begini Ustaz ya. Soal mengenai ayat Al-Jasiyah ini, untuk ayat yang keempat, berkata Ustaz dah mentadabur tadi dah. Bagaimana Allah membuat menunjukkan kekuasaannya, menjadikan manusia dan juga binatang Ustaz ya. Jadi kejadian manusia itu kita tak apalah, kita fahamlah manusia kan. Jadi binatang ini, kadang-kadang binatang ini dia kita ni tidak mengambil berat mengenai binatang ini dan mengatakan mengambil sambil lewa saja. Kalau kucing datang kita makan, kita sempok je Ustaz. Jadi ada yang bubuh dalam mesin basuh pengering pun ada juga. Jadi seolah-olah kita tidak memberi perhatian, tidak mengambil iktibar kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat Az-Zariyah ini. Jadi soalan saya, apakah kita juga dianggap sebagai berdosa ke macam mana ke Ustaz? Sedangkan kita mengabaikan binatang-binatang yang juga makhluk-makhluk Allah yang dicipta begitu, yang dah dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tapi kita nafikan, kita tak pernah nak ambil peduli mengenai benda ini. Itu saja soalan saya Ustaz dan Da'i. Terima kasih banyak Ustaz dan Da'i. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Tuan Umar. Saya kira Tuan Umar bertanyakan soalan berdasarkan ayat yang keempat, Ustaz. Bila mana disebutkan tentang dan pada penciptaan dirimu dan pada makhluk bergerak yang bernyawa yang bertebaran di bumi. Mungkin pada ayat yang keempat kita ambil peduli tentang manusia, tentang diri kita, tetapi tidak ambil peduli tentang haiwan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, buat sambil lewa dan tak ambil peduli. Jadi sedikit Ustaz kupasan berkenaan dengan soalannya. Silakan. Terima kasih Tuan Haji Omar Abdul Majid, ya, sahabat kita. Tuan Haji, terima kasih banyak-banyak. Saya sebenarnya mendapat tazkirah daripada Tuan Haji Omar bila Tuan Haji Omar bertanya soalan, dan itulah sebenarnya tazkirah kepada kita semua. Saya teringat dalam sebuah riwayat Nabi SAW menceritakan, menggambarkan ada seorang wanita yang mana wanita ini dia pelacur, tetapi dengan asbab ihsan dia kepada seekor anjing, yang mana seekor anjing ini mengelilingi sumur ataupun telaga lah ya, kerana kehausan. Dalam riwayat sebut anjing tadi kehausan lah. Jadi apabila wanita yang mungkin ada sejarah hitam tadi, dia rasa ihsan, rasa kasihan belas kepada anjing tersebut. Jadi dia pun ambil kasutnya, kemudian turun di bawah, ambil air dari perigi tersebut ataupun sumur tersebut, dan dia berikan kepada anjing tersebut. Dalam riwayat, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengampunkan dosa-dosa kamu.
Maknanya para penonton rahmati Allah, ya, kerana asbab ihsan kepada binatang, ya, kasihan belas, beri minum, Allah Azza wa Jalla mengampunkan dosa-dosa yang telah lalu. Jadi petunjuk hadis ini memberikan gambaran kepada kita, yang pertama, jangan sesekali kita menghukum orang atas kesalahan sejarah lampaunya, satu. Yang kedua, jangan sesekali kita meremehkan apa juga amalan kebaktian. Jangan memperkecilkan apa juga amalan yang kita lakukan, kerana kita tidak tahu amalan manakah yang akan memimpin kita masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Dua. Dan yang ketiga, kita mesti berlaku ihsan kepada binatang. Jadi seperti yang Tuan Haji contohkan tadi, buat zalim kepada binatang itu perkara dosa. Baik. Dan seterusnya, rumusan apa yang Tuan Haji tanya tadi, tentu sekalilah saya kira apabila kita sentiasa, yang pertama, bersahabat dengan orang yang suka membaca Al-Quran dan mentadabbur Al-Quran, maka kita automatik akan jadi orang yang suka membaca Al-Quran. Jadi kita berpeganglah kepada nasihat para ulama. Kalau kita nak jadi geng Quran, kena bersahabat dengan geng masjid, geng surau, geng Quran. Barulah kita jadi geng Al-Quran. Wallahualam. Terima kasih Ustaz untuk pencerahan berkenaan dengan soalan yang ditanyakan oleh Tuan Omar sebentar tadi. Dan sedang menonton, sebelum kita ambil soalan di Facebook Tanyalah Ustaz, kita nak dengarkan berkenaan dengan cerita yang cuba disampaikan sebentar tadi dari Dr. Jeffrey Lang. Kita nak dengar Ustaz, silakan. Baik, insya-Allah. Sebelum saya nak sebut tentang Dr. Jeffrey Lang, saya terlupa. Tadi Tuan Haji Omar bertanya juga, apakah kita perlu belajar daripada haiwan? Ya, betul. Ayat yang keempat tadi, ya. Wa fi khalqikum wa ma yabuthu min dabbatin ayatul liqaumin yu'minun. Liqaumin yuqinun, maaf. Betul. Kalau kita rujuk dalam tafsir Al-Azhar yang ditulis oleh Buya Hamka, memang Buya Hamka ketika menghuraikan ayat ini, Buya Hamka memang tamsilkan, contohkan satu persatu. Contoh, bila kita melihat lebah, belajarlah bagaimana teraturnya pengurusan organisasi lebah. Satu. Kemudian, bila kita lihat singa, perhatikan pula kegagahan perkasaannya sebagai Raja Rimba. Ini yang disebut oleh Buya Hamka dalam tafsirnya. Apa lagi? Saya sempat di tangan saya ini. Lihat lalat dan nyamuk, perhatikan bahayanya kepada kehidupan manusia. Dan lihat pula yang lain, sebab sangat banyak lagi. Maknanya para penonton yang dirahmati Allah, kita belajar daripada haiwan inilah, ya, sifat-sifat kebaikan, sifat-sifat keburukan kita elak. Dan apa yang penting ialah seperti yang kita sebut tadi, ini merupakan sebahagian daripada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Para penonton, kalau kita lihat alam ini, kalau kita tengok diri kita lah, ya, kita makan apa? Nasi lemak, nasi kerabu, nasi dagang, kan, makan, sistemnya masuk ke dalam perut. Dan bagaimana Allah mengurus tadbir perjalanan sistem badan kita ini, bagaimana kita sebut sebagai buangan kita nanti, dia tak lalu ke saluran mulut, tetapi dia lalu ke saluran yang lain. Tengok Azrael, ya? Jadi ini menunjukkan maha hebatnya pentadbiran Allah Subhanahu wa taala. Ya, apakah ini tidak cukup untuk menambahkan keimanan kita kepada Allah? Kita mesti sentiasa merenung dalam-dalam alam ini, dan kita lihat kepada Al-Quran, kerana Al-Quran dan alam saling bergandingan. Al-Quran dan alam saling bergandingan untuk kita memperteguhkan tauhid kita kepada Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam. Belajar sesuatu dari haiwan yang mana disebutkan juga di dalam ayat keempat, dan Al-Quran dan alam saling bergandingan. Berehat seketika, kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana, teruskan menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru.
perbincangan kembali diteruskan dan kita nak lihat soalan di Facebook. Tanyalah Ustaz TV3 dari sahabat kita Puan Salrasi Cici. Baik, Assalamualaikum. Ustaz dan Da'i merujuk kepada ayat ketiga. Adakah Al-Quran dan alam saling berkait rapat antara satu sama lain? Ini adalah kerana untuk memahami isi kandungan Al-Quran, kita perlu melihat kejadian alam dan seisinya bagi menghayati kejadiannya agar bertambah keyakinan dan kebenaran yang diceritakan di dalam Al-Quran sebagai bukti yang nyata kesempurnaan, kekuasaan dan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pencipta. Baik, terima kasih kepada Saudara Syed Cici atas soalan yang ditanyakan, dan tadi pun Ustaz ada sebut berkenaan dengan Al-Quran dan alam saling bergandingan, dan sedikit Ustaz menjawab soalan yang ditanyakan. Silakan. Terima kasih saudari yang bertanya. Seperti yang saya contohkan di awal tadi, para penonton, surah An-Nur ayat 40. Allah Subhanahu wa taala telah menceritakan bagaimanakah situasi lautan samudra, ya. Dan bagaimana Allah Azza wa Jalla memberikan faham kepada kita, di bawah lautan samudra itu ada ombak yang berlapis-lapis lagi. Dan perkara ini dibuktikan dengan penemuan sains pada hari ini, dengan teknologi yang ada pada hari ini, dan lahirlah ilmu yang kita sebut sebagai ilmu sains samudra, oceanography, ya. Jadi alam, ya, laut itu alam, dan tentu sekali ia memberikan keyakinan kepada kita bagaimana maha cantiknya pentadbiran aturan Allah. Mataharinya, bintangnya, ya. Kemudian pertukaran waktu pagi, waktu malam, waktu petang, kan? Waktunya. Jadi ini membuktikan teraturnya pengurusan yang telah ditadbir oleh Maha Pentadbir, iaitulah Allah Subhanahu wa taala. Para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, seperti yang saya sebut di awal tadi, ilmu sains sebagai satu alat, ilmu alam sebagai satu alat kepada kita untuk kita menghambakan diri kita kepada Allah, memperteguhkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tauhid itu yang utama. Baik, Da'i Azrin, kalau diizinkan saya nak sebut tentang Profesor Dr. Jeffrey Lang tadi, ya. Sila, Ustaz. Boleh, ya? Baik, para penonton, Profesor Dr. Jeffrey Lang ini, beliau merupakan seorang atheist. Bila kita sebut atheist, kita faham orang ini dia tidak percaya kepada agama, tak percaya kepada Tuhan, ya, atheist. Baik, kerana itu ada satu artikel yang ditulis How Did Profesor Dr. Jeffrey Lang Become a Muslim? Mereka mencari-cari kenapa Profesor Dr. Jeffrey Lang ini akhirnya memeluk Islam, sedangkan asalnya beliau atheist. Para penonton rahmati Allah, rupa-rupanya Dr. Jeffrey Lang, beliau membaca Al-Quranul Karim. Pada asalnya niat beliau membaca dan mengkaji Al-Quran sama seperti Dr. Gary Miller. Beliau mahu mencari kesalahan dan kelompangan Al-Quran. Beliau mahu mencabar keaslian Al-Quranul Karim. Tetapi setelah beliau membaca dan mengkaji Al-Quran, akhirnya beliau tidak bertemu satu pun, saya ulang, beliau tidak bertemu satu pun kesalahan dan kecacatan Al-Quran. Tidak ada kecacatan, tidak ada kesalahan dan tidak ada kekurangan pada Al-Quran. Akhirnya Profesor Dr. Jeffrey Lang tunduk dan menerima ataupun mengucap syahadah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi para penonton yang dirahmati Allah, pagi ini dan sentiasa saban minggu kita di pentas Tanyalah Ustaz, kita nak mengajak para penonton semuanya untuk kita membaca Al-Quran, mengkaji Al-Quran dan membumikan Al-Quran dalam kehidupan kita, khususnya kehidupan keluarga kita. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Itulah jawapannya berkenaan dengan bagaimana yang disebutkan tentang Al-Quran dan alam, ada kesinambungannya dan ada sesuatu yang patut kita pedulikan. Bila mana hanya sekadar membaca tapi tidak memerhatikan, maknanya tidak dapat sesuatu di situ. Tetapi yang paling penting, bila mana kita membaca, kita perhatikan dan kaitkan dengan kehidupan kita, maka akan sampai yang disebut sebagai kefahaman
di dalam agama dan memberi satu impak yang baik dalam kehidupan kita. Dan Ustaz, kalau kita lihat pada ayat yang keempat, ada menyebut tentang dan pada penciptaan dirimu. Sedikit tentang bagaimana kita nak melihat tentang kebesaran Al-Quran dan tentang kaitnya dengan diri kita. Mungkin boleh disatukan untuk memberikan sedikit kefahaman pada penonton. Silakan Ustaz. Masya Allah, bila kita renung diri kita dalam-dalam kan, maha hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita semua sebagai seorang hamba kan. Allah anugerahkan panca indera kepada kita, ya. Allah anugerahkan kepada kita kekuatan fizikal kepada kita, dan dengan rahmat kasih sayang Allah jualah, ya, Allah bagi macam-macam kepada kita. Ya, dan Azrin sebagai contoh, kita setiap hari, ya, kita menghirup udara segar, oksigen, nitrogen dan sebagainya kan. Jadi benda-benda ini, oksigen, kita tak pernah minta pun dalam doa kita kan. Betul Ustaz. Yang kita tak pernah minta, yang kita minta benda-benda lain. Dan kalau orang yang ada masalah pernafasan yang memerlukan oksigen, cuba tanya bil yang perlu dibayar berapa? Berapa bil yang perlu dibayar? Jadi kita alhamdulillah, bil oksigen Allah Taala tak pernah minta kepada kita. Allah sediakan secara percuma kepada kita. Jadi maha beruntunglah orang yang memerhatikan kudrat dirinya, perhatikan keadaan tubuh fizikalnya, memerhatikan keadaan dirinya. Ya. Jadi apa yang kita nak rasakan pada pagi ini para penonton yang dirahmati Allah, bila kita renung diri kita, bila kita baca Al-Quran, sentiasa bertambah iman kita kepada Allah. Sentiasa kita takut kepada Allah, kita takut sungguh-sungguh daripada melakukan perkara-perkara yang Allah tak redha. Kita takut. Jadi nak rasa takut tu, yang perlu kita saling tazkirah, saling menasihati sesama kita. Dalam Al-Quran pada ayat yang lain para penonton, Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Kata Allah Azza wa Jal, barang siapa yang berpaling daripada peringatanku, para ulama tafsir mereka mengatakan an zikri, sesiapa yang berpaling daripada peringatanku itu maksudnya berpaling daripada Al-Quran. Para ulama perjelaskan lagi apa maksud berpaling daripada Al-Quran. Yang pertama, tak baca Quran. Lama dah tak baca Quran. Quran duduk di rak buku tu, ya Allah, dah berdebu-debu dah. Tak pernah buka. Tapi telefon bimbit sepanjang masa. Tak salah telefon bimbit ni. Downloadlah apps Al-Quran, boleh baca. Yang kedua, orang yang mengenepikan peringatan-peringatan Al-Quran. Allah Ta'ala perintahkan salat, kita buat dono je, mohon izin. Bahasa anak muda ni kan. Kita buat tak tahu je. Lama tak dengar tak perkataan tu. Kan? Zakat pendapatan, kita buat tak tahu je. Kan? Yang kita ni prihatin zakat fitrah. Bagus, betul dah tu. Tapi ada lagi zakat-zakat yang lain. Ya? Kemudian kewajipan kepada ibu dan ayah di kampung. Kita buat tak tahu je kat mak ayah kita di kampung. Makan apa pun kita tak tanya, pakaiannya bagaimana pun kita tak tanya. Kita buat tak tahu je. Ni dalam rumah kita, isteri kita, berapa lama dah isteri kita membungkam rasa, memendam rasa. Rasa terasa hati sungguh dengan suami ni. Suami cakap kasar, kan? Salah sikit bagi. Kan? Salah sikit mencarut. Salah sikit kata-kata kasar. Kan? Tidak memberikan layanan yang mesra kepada isteri di rumah. Tapi kalau member di pejabat, amboi, cara sembang, pijak semut pun tak mati. Tapi dengan isteri sendiri, kita layan dengan cara yang kasar. Apakah ini yang diarahkan oleh Allah dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tentu sekali tidak. Allah Subhanahu wa taala suruh kita memberikan ihsan kepada isteri dan juga anak-anak kita. Jadi para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, apa yang dimaksudkan wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka, orang yang berpaling daripada Al-Quran di atas dunia ini, Allah Taala akan sempitkan hidupnya.
Allah Ta'ala sempitkan hidupnya. Dan wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan dari akhirat nanti mereka akan dibangkitkan dalam keadaan mata yang buta. Wal a'yadu billah, wallahu a'lam. Satu peringatan yang mendalam diberikan sebentar tadi bagi siapa yang mengabaikan dan tidak mengambil peduli tentang apa yang cuba disampaikan, maka ada sesuatu yang menantinya yang tidak diingini bakal berlaku di akhirat sana. Baik sidang penonton, sebenarnya banyak kita nak kongsikan, tetapi untuk kita mendengarkan kesimpulan ataupun penutup bagaimana sebenarnya yang patut kita fahami sebagai nota penting untuk perbincangan kita pada pagi ini, kita dengarkan sedikit kesimpulan ringkas dan doa ringkas dari Ustaz untuk penutup perbincangan kita. Silakan Ustaz. Al-Quran merupakan kalam Allah Azza wa Jalla yang diturunkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui perantaraan malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, dan Al-Quran itu apabila dibacanya ia dikira sebagai amalan ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan Al-Quran merupakan kitab hidayah dan kitab mukjizat. Para penonton yang dirahmati Allah, Al-Quran merupakan tinggalan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka marilah kita menanam azam untuk kita membaca Al-Quran, memahami Al-Quran dan mentadabbur isi Al-Quran, kita membawa Al-Quran itu di dalam kehidupan seharian kita. Mudah-mudahan hidup kita, hidup berkeluarga akan lebih cemerlang apabila kita dipandukan dengan Al-Quranul Karim. Marilah sama-sama kita menadah tangan, mengangkat doa kudus. Mudah-mudahan Allah merahmati kita pada pagi Jumaat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ghfir lana dhunubana waliwalidina warhamhum kama rabbawna sighara. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami, Ya Allah. Ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami, Ya Allah. Dan Engkau kasihkanlah kedua ibu bapa kami, Ya Allah, seperti mana mereka menjaga kami semenjak kami kecil, Ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami telah menzalimi diri kami sendiri, Ya Allah. Sekiranya Engkau tidak ampunkan kami, sekiranya Engkau tidak beri rahmat kepada kami, Ya Allah, tergolonglah kami di dalam golongan orang yang rugi, Ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, ya rabbal alamin. Selesai perbincangan kita ayat 1 sehingga ke ayat yang keempat. 2 huruf hanya Allah yang mengetahui. Al-Quran adalah kalam suci yang maha pencipta. Mendongak ke langit ada tanda, mendunduk ke bumi melihat petanda, memandang diri terus menginsafi, memahami, mengerti siapa sebenarnya diri ini. Dan sidang penonton, jangan lupa esok bersama dengan Tanyalah Ustaz kali lagi untuk sama-sama kita meneruskan perbincangan kita, sama juga dengan Al-Fadhil Ustaz Zarifi untuk ayat yang seterusnya, Taranum dan tafsir surah Al-Jathiyah yang seterusnya. Teruskan menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.